dengan hasrat untuk mereformasikan ekonomi bagi mencapai kecahteraan rakyat. Belanjawan 2024 telah pun dibentangkan oleh PMX di dalam Parlimen dan ramai yang meraihkan peruntukan yang besar ini dan juga dianggap sebagai prihatin dengan mengangkat kepentingan golongan rentan khususnya. Namun meskipun terdapat beberapa pandangan yang menggambarkan pentingnya sektor cukai yang tidak begitu ketara pada kali ini, kita selalu saja dibekalkan dengan perbincangan berkait tentang belanja mengurus dan belanja pembangunan. Dan hari ini di dalam bicara naratif khas, kita bercakap memberikan suluhan secara spesifiknya banyak kepada elemen pembangunan. Tetamu yang kami bawakan pada malam ini secara langsung adalah Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya. Datuk Seri, selamat datang. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Senyum lebar itu kerana peruntukannya. Katanya meningkat, Datuk Seri, untuk KKR. Kita mula di situ dulu. Tahniah kalau boleh saya mulakan kerana peruntukan yang bertambah itu. Bolehlah, tepatlah kalau dikatakan tahniah. Iaitu sebab secara keseluruhannya Kementerian Kerja Raya telah menerima 9.511 bilion ringgit peruntukan bagi tahun 2024 yang telah dibentang dalam bajet tempoh hari lah oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Jadi iaitu adalah kenaikan 12.7% kalau berbanding dengan apa kita dapat untuk tahun 2023 ini yang hanya di tahap 8.3 bilion ringgit saja. Jadi kenaikannya adalah 12.7%, iaitu kalau dikatakan dalam ringgit Malaysia 1.08 bilion ringgit. Yang lebih tepat. Yang ini dibahagikan kepada belanja mengurus dan belanja pembangunan. Mengurus untuk tahun 2004 kelak adalah 949.37 juta ringgit. Sedikit tak sampai 1 bilion lah. Ya. Dan ini dia ada kenaikan 9.72% yang sebanyak 84.1 juta ringgit. Itu untuk mengurus. Tapi yang lebih membanggakan adalah kenaikan untuk pembangunan. Di mana pembangunan ini untuk 2024 ini diagihkan dalam belanjawan itu 8.56 bilion ringgit. Ya, berbanding dengan hanya 7.57 bilion ringgit 2023. Ini diterjemahkan dengan kenaikan 13.5%, iaitu 990 juta ringgit. Yang tadi yang saya katakan kenaikan untuk mengurus hanya 84.1 juta ringgit. Itu tak apa sebab itu belanja mengurus saja. Yang penting belanja pembangunan. Betul. Jadi kami boleh dikatakan puas hatilah sebab ini pun kurang lebih hampir apa yang kami mohon, memandangkan keadaan ekonomi sekarang dan sebagainya. Dan kita tahu belanja mengurus itu lebih kepada pengoperasian kementerian. Betul. Yang saya gambarkan belanja pembangunan itu yang akhirnya akan melempah manfaat terus dirasakan oleh rakyat. Cuma saya tahu di dalam pra-belanjawan ini selalu saja banyak kementerian, banyak menteri dia meminta itu, meminta ini. Jadi Datuk Seri menyebutkan berpuas hati. Tapi adakah itu cukup? Kerana tadi ada elemen yang diminta tapi tak dapat, itu bagaimana? Elemen yang tak dapat itu ditampung dengan limitasi bajet yang dibekalkan. Ya, pertamanya memang kita memohon lebih besar. Tapi kalau dikatakan cukup tak cukup, bagaimana? Tak pernah cukup lah sebab keperluan memang banyak dan besar juga. Jadi tapi kita ambil dalam segi setakat mana, memandangkan ataupun mengambil kira keadaan ekonomi secara peringkat global dan juga di peringkat negara kita sendiri dalam keadaan sekarang. Jadi mungkin kerajaan tak mampulah nak memberikan kepada kita apa yang kita pohon. Tapi sebab itu saya kata kami boleh kata sekadar berpuas hatilah kerana peningkatan itu akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya nanti. Datuk Seri, kita berbekalkan tema perbincangan menyediakan infrastruktur bertaraf dunia. Itu satu hasrat yang besar dalam konteks kita melihat kualiti yang disediakan. Rata-ratanya akan banyak memberikan fokus tentang jalan persekutuan ini. Kerana itu saya anggap sebagai infrastruktur yang paling dekat yang digunakan oleh rakyat saban hari, setiap hari ini. Ya, pertamanya sekali lagi lah kita berterima kasih kerana ditambahkan dalam
untuk kegunaan pembangunan. Sebab untuk tahun 2024 ni kita dah kenal pasti banyak keperluan, lebih-lebih lagi di bidang penyelenggaraan untuk kita selanggarkan jalan-jalan persekutuan dan di seluruh negara kita. Jadi kita terdapat penambahan yang boleh dikatakan yang mencerminkan kerajaan prihatin lah untuk meningkatkan kemudahan asas bertaraf dunia. Sebab jalan-jalan raya ni dia ada piawaian dia untuk bertaraf dunia je. Sebab itu tekanan kepada JKR dan Kementerian Kerja Raya ni amat berat lah. Ya. Walaupun kita nak sampai ke tahap dunia ni, tapi kita bergantung sangat kepada kemampuan. Kemampuan ni tak lain tak bukanlah kepada sumber kewangan yang kita tuntut dan kita pohon daripada Kementerian Kewangan dan telah dibentang juga saya dah sebut 2 kali ni dalam bajet yang telah dibentang baru-baru ini. Jadi Kementerian Kerja Raya kita committed untuk membelanjakan peruntukan yang diluluskan. Sekarang dibentang, belum diluluskan lagi. Sebab itu saya merayulah. Sekarang pun saya merayu kepada kawan-kawan ahli-ahli parlimen di dua pihak belah lah. Pemangkar dan juga kita di kerajaan dan penyokong kerajaan supaya kita sebulat suara lah menyokong bajet yang dibentangkan ini supaya dengan ada kelulusannya nanti KKR lah di bidang kita dapatlah kita membelanjakan apa yang telah diagihkan dalam belanjawan tu. Kalau tak diluluskan jadi masalah lah untuk kita nak gunakan dana yang kita sangat perlukan. Jadi kita akan bajet ini akan memperkasakan pasukan petugas khas reformasi agenda di bawah CIDB yang disingkat dikatakan STAR ni. Ini memperkukuhkan strategi pemantauan pelaksanaan projek kerajaan yang STAR ini. Dan juga ada yang lain yang dikatakan reformasi perundangan sebab perlu juga kita melihat kepada peraturan dan perundangan dan itu membantu kerajaan juga dalam pembukaan kawasan industri baharu yang mempunyai high growth high value telah disebut sebab prasarana infrastruktur ini memang penting untuk economic activity. Sebab itu apabila kita bina lebuh raya, kita bina jalan memang bukan sekadar untuk memudahkan orang berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Malah yang lebih penting juga untuk kita merancangkan aktiviti ekonomi di negara kita. Sebab itu peruntukan untuk pembangunan ini penting. Jadi selain itu ia juga membantu dalam pembukaan kawasan industri baharu yang mempunyai high growth, high value tadilah. Jadi peruntukan 2024 ini adalah kita turut mengambil kira selain daripada itu boleh saya katakan di sini nasib kontraktor kecil dan sederhana yang mereka boleh dikatakan dalam golongan G1 ke G4 dan G7 juga yang belum lagi dapat sampai ke tahap yang sudah lebih besar tu berjaya. Sebab mereka ini adalah pemain industri, stakeholders dalam industri pembinaan kita dan kita seharusnya juga prihatin kepada mereka lah. Jadi ada juga di peruntukan ini kita ambil kira keperluan pembangunan modal insan di bidang pembangunan ataupun pembinaan melalui TVET dan juga kita perlu juga ambil kira adaptasi adaptasi pendigitalan dalam bidang ini. Sebab itu kita tahulah seperti mana sektor yang lain. Sektor industri pembinaan ini sangat-sangat sekarang perlu kita menguasai kepakaran dan sebagainya yang berlandaskan kepada pendigitalan. Jadi dan juga kemasukan teknologi baru dan tinggi. Sebab kita tak boleh lari daripada itu. Kalau kita tidak, orang lain masuk, negara lain masuk. Jadi industri pembangunan pembinaan kita agak ketinggalan. Tapi saya boleh kata di sini saya berbanggalah sebab saya dah dapati bahawa melalui CIDB dan sebagainya memang tahap industri pembinaan kita ini sangat-sangat tinggilah sudah mengadaptasi teknologi baru dan tinggi dan juga pendigitalan. Dan lagipun industri pembinaan dan infrastruktur awam negara akan terus kita
diperkasakan dengan peruntukan yang disalurkan. Itulah saya berbangga tadi. Ada peningkatan. Okey, peningkatan 12.7 walaupun saya memetik tadi Pak Datuk Seri menyebut bahawa kita harap dapat lebih. Tapi yang ada ni pun kita harus syukuri terlebih dahulu. Banyak Datuk Seri sebut tadi saya mengingatkan saya misalnya tentang bakat, mengingatkan saya tentang pesan Datuk Seri dalam HPTN. Tapi kita nak berikan fokus apabila Datuk Seri sebut berkait tentang kejuruteraan teknologi di dalam konteks bajet pada kali ini. Kalau kita boleh melihat kepada elemen itu, kerana Datuk Seri juga menyebut soal piawaian kita ni perlu memenuhi keperluan piawaian global. Kita sudah ada international standardnya. Jadi boleh kita bincang secara spesifik tentang teknologi dan kejuruteraan. Okey, kita fokus kepada jalan dulu. Standard piawaian kita. Kerajaan sedar dan akui kualiti jalan, terutamanya jalan persekutuan yang bawah seliaan langsung KKR dan JKR Malaysia lah, harus sentiasa terpelihara bagi menjamin keselesaan dan keselamatan rakyat yang mengguna infrastruktur yang tersebut, itu jalan-jalan lah. Jadi contohnya isu jalan berlubang, jalan berlubang sepanjang tahun 2023 ini sejumlah 37,623 jalan berlubang di jalan persekutuan seluruh Malaysia. Di mana pecahannya 4,500 lah, 4,500 lebih di Semenanjung dan tambah 33,000 di Sabah dan di Sarawak telah dikenal pasti dan dibaik pulih. Itu. Jadi kerajaan komited untuk memastikan tindakan diambil dalam tempoh 24 jam. Itu setelah menerima aduan jalan berlubang di jalan persekutuan. Ini ada kaitan dah, nanti mungkin akan saya sebut dalam kempen My Jalan dan sebagainya. Ini sebahagian daripada objektif kempen My Jalan. Jadi begitu juga kerajaan komited untuk memastikan tindakan diambil dalam masa segera dan singkat. Belanjawan 2024 meluluskan 2.8 bilion ringgit berbanding 1.8 bilion ringgit tahun 2020 bagi tujuan senggara jalan dan jambatan persekutuan. Ini lebih spesifik dia punya tu maklumat ni. Jadi dan khidmat selain itu bajet ini ataupun agen dana ini khidmat jurutera daerah JD Jabatan Kerja Raya akan terus diperkasakan dengan peruntukan RM200,000 berbanding RM100,000 dalam tahun 2023. Tahun depan RM200,000 akan diberi kepada setiap 115 jurutera daerah. Peruntukan keseluruhannya 30 juta lah. Ini bagi tujuan menangani aduan kecil dan luar jangka melibatkan jalan persekutuan untuk kita boleh buat kerja-kerja pembagi dalam masa yang telah saya sebut tadi, 24 jam. Sebab dengan ada dana sebegini di tangan mereka, sudah tentulah mereka ni dapat bergerak dengan cepat. Tak perlu mohon kepada di ibu pejabat dan menunggu saluran duit itu disalur kepada mereka akan mungkin mengambil masa. Jadi ini satu-satunya cara yang telah saya arahkan dan saya menerima maklum balah ini adalah dimaafkan dengan sebaiknya setakat ini. Jadi sebab itu kita tambah daripada 100,000 tahun 2023 ini, untuk tahun depan sudah juga di dalam agihan untuk belanjawan atau bajet 30 juta keseluruhannya untuk RM200,000 kepada setiap daerah ataupun JD ataupun jurutera daerah. Di tambahan peruntukan ini mencerminkan sekali lagi keperhatian kerajaan Madani selaras dengan aspirasi kempen My Jalan yang memberikan jaminan infrastruktur jalan terbaik kepada rakyat. Jadi inilah boleh dikatakan the gist of it lah, yang bagaimana kita nak memanfaatkan bajet yang diberi ini. Datuk Seri, saya membayangkan rakyat banyak ingin mengetahui. Saya sebutkan soal jalan persekutuan tu kerana jalan tu yang digunakan saban hari. Tetapi kita tahu juga cuaca ini memberikan kesan. Kita tengok tanah runtuh sana, tanah runtuh sini, jadi kesan alam sekitar. Dan juga bagaimana bajet ini membantu akan kita tangani selepas kita berehat seketika. Teruskan kesian anda.
Kementerian Pertahanan diperuntukkan 19.7 bilion ringgit. Ini peningkatan daripada tahun sebelumnya kerana kurang keupayaan kita memperbaiki dan membeli keperluan pertahanan yang mendesak. Begitu juga Kementerian Dalam Negeri diberi peruntukan 19 bilion ringgit untuk penambahan 500 juta ketimbang 2023. Kerajaan akan memulakan proses perolehan aset baru termasuk 12 helikopter baru Tentera Udara Diraja Malaysia, perolehan aset utama Tentera Darat, kereta perisai, High Mobility Light Tactical Vehicle, Hovercraft Integrated Fast Interceptor, kenderaan sokongan pelbagai jenis. Memasang pulih 2 aset kapal selam selain meneruskan perolehan 3 buah Littoral Mission Ship Tentera Laut Diraja Malaysia. Mengganti aset lama dengan 7 buah pesawat kapal terbang twin engine, 5 buah helikopter ringan PDRM. Setakat Julai 2023, 14,000 kes muflis dengan hutang kecil di bawah RM50,000 telah dilepaskan daripada kebangkrapan. Hasil pelaksanaan peluang kedua, Akta Insolvensi 2023 telah melepaskan secara automatik dari pengisytiharan muflis bagi kes-kes semasa dan terkebelakang yang memenuhi syarat. Di tahun depan diperluaskan kepada golongan muda berusia 40 tahun ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya, menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kemudahan asas. Jadi saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya 8,354 tandas di seluruh negara. Dan sejurus daripada itu, untuk tahun ini, KPKT harus memantau keadaan tandas awam. Maka RM150 juta disediakan bagi menyelenggara tandas awam. Jalan tambah baik, kemalangan bertambah juga. Oleh itu, kita mencatatkan purata lebih 6,000 kematian akibat kemalangan jalan raya. Terbaru, insiden tragis yang merenggut nyawa 6 keluarga Jalan Kuantan Segamat, Bandar Muazzam amat mengesankan dan seluruh watan turut berduka cita. Maka, setakat Ogos, lebih 4,100 jalan berlubang di dalam persekutuan telah dikenal pasti dan dibaik pulih. Jadi target kita untuk tahun ini ialah berusaha menyelesaikan semua aduan jalan berlubang, jalan persekutuan di seluruh negara. Memetik apa yang dikongsikan oleh PMX dalam pembentangan Belanjawan 2024 tadi. Jalan bertambah baik, kemalangan bertambah juga. Jadi saya sedang berbincang secara langsung dalam naratif khas ini bersama Menteri Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Alexander Rantalinggi. Pusingan yang awal banyak kita bicarakan tentang peruntukan yang sudah bertambah demi menyediakan infrastruktur bertaraf dunia. Dan sebelum kita berehat, kita Datuk Seri bercakap soal kejuruteraan dan juga teknologi untuk keperluan kita memastikan keselamatan kepada pengguna. Saya rasa elemen ini sangat penting. Tadi pun Yang Amat PMX bercakap tentang ini. Penting untuk kita memberikan fokus ini supaya kita dapat upgrade. Apa juga khususnya jalan raya ini mungkin Datuk Seri. Ya, berkenaan dengan kejuruteraan, teknologi dan sebagainya untuk jalan raya ni. Saya nak kongsikan satu lagi maklumat ini, iaitu peruntukan 100 juta untuk menyelenggara lampu jalan dan lampu trafik, termasuklah penggantian
lampu LED di jalan persatuan di seluruh negara. Okey. Dan ada juga peruntukan 50 juta ya untuk menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya di kawasan kemalangan tinggi, termasuklah rawatan black spot ataupun lintasan dan juga lintasan pejalan kaki, pemasangan lampu jalan, lampu isyarat dan lampu isyarat pintar. Ini semuanya teknologi. Dan juga sistem lampu isyarat pintar ini membantu mengurangkan kesesakan laluan trafik ya. Sebab dia secara pintar lah pakai teknologi internet. Yang dikatakan IoT, Internet of Things. Internet of Things, ya. Dan juga artificial intelligence. Yang kesemuanya akan membantu dalam kita mengurus masalah kesesakan. Okey. Dia pintar. Ya, dia tengok kalau terlalu banyak kereta kenderaan di jalan tu, mungkin lampu itu Sekejap. hijau, dia panjang masanya memberi laluan. Kalau ada tiba masanya nanti, kalau kurang kenderaan di jalan tu, mungkin dia diberhentikan lebih lama lagi untuk beri laluan kepada mana-mana laluan yang lebih memerlukan laluan, yang lebih banyak lagi kereta. Sebab itu dia dikatakan pintar lah. Ya. Dan projek sistem trafik pintar telah bermula pada 2023 dulu, tahun inilah, secara menyeluruh di persimpangan jalan persekutuan. Yang penting itu melibatkan 66 simpang. Akan kita teruskan lagi dalam tahun 2024 tambahan kepada yang sudah sedia ada. Dan ini memang berteknologi lah. Saya terasa sebut Internet of Things dan Artificial Intelligence. Ini juga pemantauan trafik kita, traffic flow kita di LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Memang mereka mengurus, dia ada bilik, boleh dikatakan bilik gerakan dia dengan kesemuanya, di mana kamera-kamera telah dipasang di Lebuh Raya. Dan juga kita difahamkan di DBKL pun ada, di pihak PBT lain pun ada. Tapi saya bincang tentang LLM lah, sebab LLM ni, Lembaga Lebuh Raya Malaysia ni adalah di bawah Kementerian Kerja Raya ni. Jadi kesemua ini untuk kita boleh dikatakan mengurus dengan terbaik menggunakan teknologi. Dan sebab itu bajet ni penting. Tadi saya sebut 100 juta ringgit dan juga 50 juta ringgit untuk yang tertentu lah. Lampu jalan. Saya membayangkan, Datuk Seri, kalau boleh saya perpanjangkan sikit persoalan berkaitan teknologi ini. Selalu saja orang menganggap bila kita perlu deploy teknologi, dia jadi mahal. Ataukah sebenarnya bila kita menggunakan peralatan yang lebih canggih ini, sebenarnya dia membantu menjimatkan belanjawan? Sebab kita bincang soal bajet ini. Apa pandangan Datuk Seri? Memang untuk jangka panjang ia akan membantu kita mengurangkan kos dan juga yang lebih penting untuk kita memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna. Itu yang penting untuk pengguna. Kos ini kalau kita perlu belanja, kita belanjalah. Memang peringkat awal kita berbelanja besar. Tapi jangka panjang nanti itu lebih boleh dikatakan kita dapat faedahnya lah. Yang itu kita pastikan keselesaan dan juga keselamatan bagi pengguna jalan. Saya membayangkan lampu LED misalnya dianggap sebagai lebih efisien dan lebih berdaya tahan. Itu LED ni kita dapati kalau yang secara konvensional tu ditukar kepada LED, ada penjimatan 60%. Oh, besar. Kita diberitahu. Jadi besarlah penjimatan kegunaan kuasa elektriknya. Banyak kita sebutkan, Datuk Seri, berkait tentang keselamatan, dan kita sebut soal kemalangan ini. Tapi bukan semua kemalangan itu soal kecuaian saja, tapi ada elemen alam sekitar misalnya. Bila kita bercakap soal keselamatan ini, cerita tentang cerun ini, kita ingat lagi Batang Kali. Jadi ini juga bagaimana ditangani dalam konteks Belanjawan 24? Keselamatan berkenaan dengan runtuhan dan sebagainya, cerun yang saya sebut di mana dalam jurisdiction ataupun bidang kuasa kementerian, iaitu cerun di tepi jalan, cerun di kawasan lain itu di bidang kuasa kementerian lain. Tapi kalau di tepi jalan dan dengan jalan persekutuan,
ataupun jalan bukan persekutuan, kita ada kaitan, tapi kita khusus kepada jalan persekutuan. Jadi bajet tahun ini, kami pun tak berapa sangka kita diberi besar. Oh, okey. Ya, daripada yang selama ini kita dapat. Boleh dikatakan berganda. Iaitu peruntukan tahun ini dalam bajet diberi RM563 juta. Okey. Ya. Ini untuk pelaporan, penyelenggaraan, pembaikan dan pencegahan cerun termasuk amaran awal, early warning. Ya, di mana dalam data kita, data maklumat kita dah kenal pasti 2,000 cerun, kurang lebih gitulah. 2,000 cerun berisiko tinggi di seluruh negara, di seluruh Malaysia. Ya, jadi ini yang berisiko tinggi. Yang berisiko tu lagi banyaklah. Tapi kita tumpu kepada yang berisiko tinggi. Sebab itu kami amat mengalu-alukan 563 juta ini diberi untuk kegunaan ini, ya. Jadi dalam itu 100 juta itu tambahan kepada lampu tadilah. Okey, cerun. Jadi cerun ini dalam agihan ini juga yang seperti kami pohon juga diberi untuk kita memasangkan alatan early warning. Ya. Sebab cerun ni walaupun kita dah kenal pastikan mana yang berisiko, tapi kita perlu juga untuk memantau dengan rapi. Ya. Jadi kita memerlukan alatan yang canggih. Jadi kita diberi peruntukan itu. Itu kami amat terima kasihlah kerana diberi ini supaya kita cuba mengelakkan berulangnya apa yang telah berlaku di Batang Kali lah. Ya. Apabila Datuk Seri menyebutkan soal amaran awal tu, saya bayangkan tadi sebut 2,000 cerun berisiko di jalan ini. Apakah cukup jumlah peralatan? How does it work? Kita pasang dekat cerun ke supaya dia trigger secara IoT juga? Macam mana? Tidak cukup. Okey, masih tidak cukup. Boleh dikatakan tidak cukup. Kita memerlukan bajet yang besar. Tapi tak apa. Saya kata tak apa ni beginilah. Setakat mana yang kita ada, setakat mana kita mampu gunakan peruntukan itu, itulah kita nanti akan gunakan untuk kita pasangkan alatan itu. Ya. Datuk Seri, saya nak beralih kepada satu aspek yang secara peribadinya dekat di hati saya sebab kerana saya riders kental berkait tentang my jalan ini. Sebab bila jalan berlubang ni antara risiko terbesarnya kamilah, kawan-kawan saya ni, semua geng-geng saya ni yang terkesan dengan jalan-jalan berlubang ni. Motor saya langgar lubang pun terbuka bucket. Jadi semenjak Ogos sehingga kini My Jalan telah pun bagaimana sambutannya untuk menggunakan My Jalan ini? Baiklah. Ya, kempen My Jalan ini seperti mana telah disebut tadi dan mungkin saya berharaplah seperti mana ramai sudah sedia maklum, kempen My Jalan ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, ya, di Great, ya, di Pulau Banding lah, di mana pada 24 bulan Ogos, dah berapa bulan lalu lah. Dan kempen ini setakat ini memang kami rasakan dia dah boleh dikatakan dapat traction lah. Maknanya dia saban hari dia dah bertambah lah. Ada saja laporan, laporan tu. Jadi tadi kata biker ni yang bermotor ni, sebab itu kita pilih ikon kawan saya Datuk Awi lah. Dengan kawan-kawan dia jadi rider pada hari Datuk berkawan dengan Datuk Awi, memanglah. Saya fan dia lah. Fan. Jadi kita pilih dia dengan kawan-kawan dia bermotor semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lancarkan kempen My Jalan. Terima kasihlah kepada Datuk Awi dan kawan-kawannya yang bermotor ni. Jadi berbalik kepada kempen My Jalan ni. Memang sudah ada sebelum ini kempen ni dilancarkan, sudah ada pelbagai kempen dilancarkan, tapi ini penambahan dan peningkatan usaha daripada Kementerian Kerja Raya dan JKR Malaysia untuk kami telah memikir dan bersetuju untuk kita adakan satu kempen sebegini yang dinamakan My Jalan. Sebab My Jalan ni supaya semua, everyone is a stakeholder, boleh dikata begitu. Sebab itu kata My Jalan, My Road lah. Semua kita milik kami, milik kita bersama. Semua, milik saya, milik kita semua. Supaya
kita nak serapkan itu accountability pada semua pengguna jalan raya. Kalau kita ada berasa bertanggungjawab kepada jalan kita, sudah semestinya kita akan menggunakan jalan itu dengan sepatutnya. Maksud saya, janganlah kenderaan berat melanggar peraturan, bawalah muatan lebih, muatan berat yang selalunya merosakkan jalan. Jadi, tapi saya nak cerita dulu tentang My Jalan ni, kempen ni tadi sebab ditanya. Sebab kita buat pelancaran, setakat ini jumlah aduan diterima adalah lebih 3,215 aduan. Di mana dalam maklumat saya ni 327 atau 10.17% adalah aduan dalam siasatan, masih dalam siasatan. Dan 208,088 atau 89% lebih sikit aduan dah selesai. Jadi ini kena ambil tahu, selesai maknanya merujuk kepada aduan di bawah seliaan agensi KKR, Kementerian Kerja Raya. Sebab yang ini dalam kawalan kami. Kami boleh tentukan penyelesaiannya yang telah selesai dan aduan. Tapi aduan yang dikatakan NWD ni, no wrong door policy. Sebab kempen My Jalan ni kita semua bukan jalan sekadar tumpu kepada jalan persekutuan sahaja. Sebab pengguna ni dia jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT yang lain memang mereka gunakan. Dan jadi kita bantulah untuk kita mendapat maklumat tentang kerosakan jalan. Sebab itu kita amalkan no wrong door policy. Baik, Datuk, kita akan perdalamkan ini bila kita bercakap soal jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT ini untuk kita memahamkan penonton. Kita berehat seketika dan kembali menjawab spesifik tentang My Jalan. Okey. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita kempen ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya
geran padanaan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Tahun depan, 2.8 bilion ringgit disediakan untuk menyelenggara jalan dan jambatan persekutuan dengan 300 juta ringgit dikhususkan kepada kontraktor G1 hingga G4. Khidmat jurutera daerah akan terus diperkasa bagi menangani aduan kecil dan luar jangka melibatkan jalan persekutuan. Kerajaan akan meningkatkan peruntukan kepada RM200,000 ketimbang RM100,000 sekarang kepada 115 jurutera daerah dengan peruntukan keseluruhan RM30 juta. RM100 juta disediakan bagi menyelenggara lampu jalan termasuk menggantikan kepada jenis LED yang dapat menjimatkan elektrik sehingga 60%. RM50 juta untuk tujuan sama di kawasan PBT seluruh negara. RM50 juta untuk merawat kawasan berkemalangan tinggi, antaranya menaik taraf lampu isyarat sedia ada kepada lampu isyarat pintar di jalan persekutuan bagi membantu mengurai kesesakan laluan trafik. Ya, bingkisan yang dikongsikan tadi, petikan daripada PMX hanya mengukuhkan apa yang Datuk Seri sebutkan soal lampu trafik pintar. Tapi kita sedang sedap bersembang mai jalan tadi. Saya membayangkan, saya sebut sekali lagi, isu ini dekat di hati saya sebab saya pun antara yang terkesan dengan penggunaan. Bahkan saya juga mempromosikan kepada kawan-kawan. Jadi sebelum Datuk Seri menjawab, saya nak minta Aisyah, kita sementara menjawab ini, kita kongsikan semula visual mai jalan itu tadi. Nanti kita ulang semula sebab saya nak menggalakkan lebih ramai orang menjadi stakeholder, pemegang taruh. Datuk Seri tak bagi saya, kalau saya pakai tadi. Ada ada button itu, ada butang mai jalan. Kerana kita boleh menggunakannya untuk melaporkan, berkongsi GPS-nya dan gambarnya, muat naik ke aplikasi mai jalan supaya ramai yang boleh menjadi pelapor. Jadi bikers kental yang terkesan dengan lubang-lubang jalan boleh benak Datuk Seri macam nak bagi saya souvenir butang itu. Selepas ni saya nak minta Datuk Seri souvenir butang mai jalan tu. Cuma saya membayangkan apabila Datuk Seri sebut tadi tentang no wrong doors. Kerana kita tahu status jalan ni, ada jalan persekutuan, ada jalan yang di bawah kerajaan negeri dan ada juga jalan yang disenggara di bawah PBT. Jadi kami yang tengah bawa motor ni, kita bukan tahu sempadan jalan persekutuan negeri PBT ni. Kita tahu ni ada lubang, ada kerosakan yang kita nak laporkan. Jadi bagaimana ia berlangsung di belakang tabir di sebalik mai jalan, Datuk? Ya, baiklah. Baiklah soalan ni. Saya perjelaskan. Kita kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ni, kita mengamalkan the whole of government approach, ya. Jadi tak bolehlah kita kata itu jalan kami, jalan persekutuan, itu negeri, jalan negeri, itu jalan PBT yang lain. Sebab pengguna ni memang tak akan tahu ataupun tahu pun sempadannya. Buat apa, buat ada sempadan. Ya, dia lalu jalan. Sebab itu kita mesti bertanggungjawab kepada semua. Di kempen tu, sebab tu kita rangka kempen mai jalan ni untuk merangkumi semua. Sebab tu kita sebut no wrong door policy. Makna siapa buat aduan hantar kepada apps. Kita dah bangunkan apps mai jalan ni. Saya bagilah. Ada saksi ni, satu Malaysia sedang menyaksikan ini. Boleh kita zoom in ini button mai jalan. Buat turunlah apps ini dah kepada telefon dan menggunakan apps ini nanti dipermudahkan untuk aduan-aduan teguran dan apa sajalah. Kalau ada komen lain pun boleh. Yang kita akan tapih. Jadi no wrong door policy kita terima semua. Ya. Lepas tu kita tapi kita tengok mana yang dalam bidang kuasa JKR ataupun KKR, jalan persekutuan, biarlah kita selesaikan. Tadi saya dah jelaskan. Mana yang bukan, kita salurkan, kita panjangkan kepada mana-mana pihak yang berkenaan. Kalau jalan tu jalan negeri, kita hantar kepada pihak negeri. Kalau jalan tu di PBT yang lain, kita hantar kepada yang mana tepatlah PBT mana. Ya. Jadi sebab itu peringkat awal ni mungkin belum semua come on board kata orang bersama, dan saya tekankan dan di sini saya ambil peluang kepada pihak negeri, kerajaan negeri, pihak PBT lain.
marilah bersama dalam kempen ini. Sebab ini untuk kita memberi kemudahan kepada pengguna rakyat, dipermudahkan mereka buat aduan dan sebagainya, supaya kita sampaikan kepada mereka perkhidmatan yang terbaik untuk kita pastikan keselamatan, keselesaan kegunaan jalan kita dengan terbaik. Itu objektif utamanya. Jadi memang kita dah sekian lama sudah ada kempen My Jalan ni, kita dapati ada 3 kategori aduan yang tertinggi lah, yang berkenaan dengan lubang, potholes, jalan yang berlubang, dan lampu jalan yang rosak ataupun yang di mana mereka kata tak ada lampu dan sebagainya, yang gelap. Tadi pun di Parlimen dalam kamar khas yang berhormat kawan saya Kola Crow, dia pun bangkit hal ini, dia pun pohon, dia kata tolonglah sokong bajet ini. Bila diluluskan bajet ni, saya akan pastikan kawasan yang berhormat dan kawasan yang lain-lain juga yang memerlukan, kita akan bagi. Kalau tak ada bajet, nak buat apa? Betul. Jadi lampu jalan tu penting. Juga jalan yang rosak dan pelbagai kerosakan lah. Jadi ini yang tertinggi, ya. Jadi kempen ni akan kita teruskan sepanjang tahun 2024 ni. KKR sentiasa mengkaji dan mengadakan inisiatif dan juga kaedah terbaik untuk tujuan pelaksanaan salah satu kajian utama kini, iaitu isu kenderaan membawa had muatan lebihan. Itu menjadi punca kerosakan jalan. Jadi masalah besar tu, ya. Jadi baru-baru ini saya terbaca juga ada isu sedikit dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian yang lain untuk menghadkan ataupun menyekat kenderaan yang lebih muatan ni. Tapi nanti kami akan ada kolaborasi lah antara KKR dan juga Kementerian Pengangkutan MOT dan mana-mana pihak yang mungkin boleh dikatakan ada perlu kita libatkan dalam kita secara keseluruhan. Kita we do not work in a silo. Kita the whole of government approach kita amalkan. Jadi MOT, JPJ dan sebagainya. Jadi sebab itu berbalik kepada apa yang akan memboleh kita buat banyak kita perlu buat ni, ialah keuangan. Sebab itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan lah. Tanpa peruntukan, usaha tidak akan berhasil. Saya nak kempen sikit ni Datuk Seri. Saya dah pakai ni button yang Datuk Seri berikan ni. Ni nampak My Jalan. Saya nak menggesa sebab saya bayangkan KKR dan juga segala agensi ni, kita harus menjadi mata dan telinga yang membantu untuk mengenal pasti. Tadi ada 3 kategori: jalan berlubang, lampu jalan dan juga jalan yang rosak. Jadi muat turun My Jalan dan kita muat naik laporan, mengambil gambar dan juga berkongsi lokasi melalui GPS. Itu penting supaya kita boleh membantu. Ini saya gambarkan Datuk Seri, kami ni yang marhain ni, yang naik motor ni. Tapi ini masa di Kembara Kenali Borneo ni, yang di Pertuan Agong pun. Saya rasa itu satu kesempatan untuk kita melihat juga elemen Sabah Sarawak ni. Tapi ada cerita soal jambatan yang runtuh semasa di Sabah. Ya, betul. Pertamanya, saya sekali lagi lah boleh dikatakan bagi pihak kami di Sabah, di Sarawak lah, sangat-sangat terharu lah dengan keluarga diraja Tuanku di Pertuan Agong, Tuan Permaisuri Agong dan juga anak-anak yang semasa 2 minggu ni, 14 hari, dari September 3 hari bulan sampai ke 13 hari bulan September, yang sepanjang lebih 2,100 lebih kilometer. Jadi dalam program yang dikatakan Kembara Kenali Borneo ni, banyaklah yang sangat terbaik dan sampai hari ini dan menyentuh hati lebih rakyat. Lama lagi menyentuh hati rakyat, lebih kami di sana. Jadi menjunjung kasihlah pada keluarga diraja ni. Jadi yang hasil juga kepada rakyat sepanjang jalan tu, tuanku menerima aduan daripada rakyat. Ya. Dan semasa 16 September perayaan Malaysia, Hari Malaysia di Kuching, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dia pegang tebal ini surat-menyurat dan aduan-aduan yang disampaikan ke rakyat kepada Tuanku Agong, dan Tuanku Agong arahkan
Perdana Menteri untuk selesaikan masalah dalam setebal ini, surat-surat dan sebagainya. Dan ini jadi arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi yang khusus kepada KKR ni banyak, tapi yang boleh dikatakan yang boleh saya beritakan cara berita baiklah di satu tempat di mana di Sungai Liwagu, kampung penginatan di Ranau, Sabah lah, di mana jambatan telah 2 kali runtuh. Setelah disiap runtuh lagi. Dan ini minggu lepas saya bawa kepada mesyuarat kabinet untuk seperti mana yang dipohon oleh rakyat Kasana melalui Tuanku Agong dan disampaikan kepada kerajaan dan KKR, disuruh buat cadangan. Jadi cadangan dibawa kepada mesyuarat kabinet minggu lepas yang saya bentangkan untuk 12.9 juta ringgit menggunakan kaedah dibina semula, jambatan kekal menggunakan yang dikatakan long span trust, di mana 12.9 juta itu telah kami pohon kepada daripada Kementerian Kewangan, dan saya difahamkan lulus, dan mungkin mengambil masa dari sekarang, mungkin memerlukan 6 bulan lah untuk menyiapkan projek itu. Jadi inilah hasil daripada itu. Ia bukan satu saja, banyak yang lain juga diselesaikan. Jadi itu pentingnya, sekali lagi kalau kita boleh berikan sedikit lagi penegasan tentang MyJalan, bagaimana ia berhasil. Tuanku melalui kembara itu juga menerima aduan. MyJalan juga kita boleh menjadi mata dan telinga kepada kementerian. Sementara kita sebut soal Sabah Sarawak ini, bagaimana peruntukan infrastruktur ini akan memperkasa prasarana di Borneo. Kita akan memperdalami bersama Menteri Kerja Raya selepas kita berjeda seketika. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Marilah kita mengambil iktibar dengan kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat daripada budaya fitnah yang mendominasi dan membarah dalam kehidupan bangsa ini. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, fenomena fitnah telah membawa kepada peristiwa yang amat tragis dalam sejarah Islam menerusi pembunuhan Khalifah ketiga, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya, dan bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Setakat Julai 2023, 14,000 kes muflis dengan hutang kecil di bawah RM50,000 telah dilepaskan daripada kebangkrapan. Hasil pelaksanaan peluang kedua, Akta Insolvensi 2023 telah melepaskan secara automatik dari pengisytiharan muflis bagi kes-kes semasa dan terkebelakang yang memenuhi syarat. Di tahun depan diperluaskan kepada golongan muda berusia 40 tahun ke bawah yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000.
InsyaAllah Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak siap sepenuhnya tahun depan. Itu satu kemajuan yang membanggakan. Cuma di Sabah, proses tender masih berteruskan dan projek Borneo dengan jajaran 366 km melibatkan 15.7 bilion ringgit akan ditawarkan pada bulan November ini. Projek Sarawak Sabah Link Road melibatkan 7.4 bilion ringgit dilaksanakan penghujung tahun ini juga. Mengambil kira keperluan peningkatan kenderaan plus daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam dengan kos RM931 juta. Ya, tadi kita bercakap soal mai jalan. Tengok, Datuk Seri saya dua-dua dah ada. Banyak bekalan butang mai jalan ni. Ya. Ni Syarmina Aisyah pun jaki. Dia nak juga. Ada banyak Datuk Seri. Kena bagi semua ni ramai. Ada ya. Nak bagi ni. Kru kamera tolong pakai ya. Kita nak kempenkan mai jalan. Nampak? Ni butang. Datuk Seri pun ada. Tadi Datuk Seri punya pada saya dan Datuk Seri simpan banyak bekal dalam poket tu. Ya. Datuk Seri, kita mula bercakap soal mai jalan tadi. No wrong doors. Dan Datuk Seri menyebutkan bagaimana yang di-Pertuan Agong melalui Kembara ke Nali Borneo tu juga menerima aduan dan telah pun diambil tindakan. Ya. Dan kita mula bercakap dan beri sorotan kepada Sabah dan Sarawak. Tahniahlah kepada teman-teman di Borneo sentiasa saja mendapat peruntukan pembangunan yang konsisten terbesar sepanjang tempoh 20 tahun yang berkebelakangan ini. Jadi apa manfaatnya dalam konteks bajet atau pembelanjawan 24? Ya, bajet ni memang ditekankan oleh Yang Amat Perdana Menteri lah. Untuk Sarawak Sabah ini, Pen Borneo yang di Sarawak ni yang baki belum siap, yang dikatakan akan siap tahun 2024 ni. Okey. 24. Betul. Jadi 24 ni di Sarawak. Semua boleh Sarawak. Di Sarawak punya. Okey. Untuk di Sabah, fasa 1P ni banyak lagi yang belum dapat kita bagi surat sui terima ataupun kontrak diputuskan. Jadi dia lambat lagi. Tapi yang penting projek ini diteruskan, ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya dia akan dijalankan dengan lancar. Dan begitu juga ada satu lagi projek iaitu Sarawak Sabah Link Road 2 ni, ya. Itu R3, bukan highway, bukan lebuh raya, tapi perlu untuk di kawasan pedalaman juga ditekankan untuk pelaksanaannya. Tadi disebut, saya tak nak orang keliru, disebut 15.7 bilion ringgit peruntukan, bukan dibelanjakan dalam 1 tahun 2024 saja. Yang penting adalah proses, ya, proses dari sekarang. Dokumentasi dan sebagainya, value engineering dia, value management dia dan sebagainya, ya. Jadi value assessment project itu sedang jalan dan ada yang sudah siap. Ya. Jadi yang sasaran KKR ni dan juga diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk projek Sarawak Sabah Link Road 2 ini. Sebelum penghujung tahun ini, kalau boleh kita dapat keluarkan surat sui terima, ya, kontrak dia. Jadi kita baru bincang, mungkin kita dapat menepati itu. Kalau tidak pun dia masuk sedikit dalam bulan Januari. Ya, itu yang penting. Dan kerja fizikalnya mungkin dalam masa 4-5 bulan kemudian, pertengahan tahun depan. Itu SSR2. 2. Untuk Sarawak, untuk Sabah tu Pen Borneo. Ya, berapa package lagi kita belum lantik kontraktor secara prakelayakan tender lah, ya. Ini pun kerja-kerja awalan sedang dibuat. Jadi banyak lagi proses, dokumentasi dan sebagainya. Tapi sasaran kita hujung tahun ini kita harapkan kita dapat juga selesaikan tender-tender tertentu dan juga buat tawaran kontrak. Ini proses yang ditekankan. Lepas tu kerja fizikalnya masuk ke tapak dan sebagainya memang di tahun depan. Itu sasaran kita. Ya. Jadi itu manfaat. Saya membayangkan keseluruhannya Sabah Sarawak itu jangka 20 bila siap kesemuanya rangkaian. Kalau untuk Sarawak tahun depan 2024 Sabah siap, ya. Sasaran Sabah? Sasaran Sabah lagi lama lagi. Mungkin dia
sebab belum bermula, banyak package belum bermula. Banyak pertimbangan yang harus dipikir lagi. Banyak pertimbangan yang belum. Saya membayangkan itu projek yang melibatkan pemain-pemain besar, tapi dia akan trickle down, dia akan kemudiannya melimpah kepada pemain kecil. Kerana Datuk Seri ada menyebut sedikit tadi di awal berkait tentang kontraktor, pemain-pemain kecil ini. Apa peranan mereka di dalam melengkapkan jaringan nilai khidmat infrastruktur bertaraf dunia ini, Datuk Seri? Adakah ada peranan mereka dalam konteks bajet ini? Bagaimana pemerkasaan kontraktor kecil? Ya, maksud ni tentang kontraktor golongan G1, G4 ya. Ya, okey. Kalau ya, betul lah. Betul. Ya, memang apabila bajet ni kami berbincang di peringkat Kementerian Kerja Raya dan sebelum itu saya telah pergi banyak-banyak tempat. Saya berjumpa dengan mereka dalam golongan ini di Kuantan, saya berjumpa di Johor, saya berjumpa semua mereka merayu ni. Kami G1, G4 ni perlu ada peluang yang berterusan dan sebab itu mengambil kira ke semua ini maklum balas dan juga kita ada kawan-kawan yang dikata rakan KKR dan kawan-kawan juga memberi maklum kepada KK supaya mereka ini juga harus kita jaga dan sebab itu apabila kami menyediakan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk diluluskan dalam bajet ini, kita dapat, dan terima kasihlah kepada kerajaan, kita mendapat 300 juta. 300 juta peruntukan yang khususnya dikatakan untuk kepada G1, G4 ni. Mungkin seramai dalam rekod CIDB ada 223,733 kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dalam golongan G1, G4 ni. Jadi mungkin ini boleh dikatakan berita baiklah kepada mereka. Dan kerja-kerja ni akan kita buat melalui kaedah kerja undi dan arahan kerja bagi mengelakkan kesenjangan peluang. Semua mendapat peluang yang supaya mereka ni dapat peluang. Kita dapat bela mereka, jaga kepentingan mereka. Jadi dan ini adalah untuk memperbaiki ruang pembangunan semulalah kemampanan kontraktor untuk terus berdaya saing dalam era revolusi industri ini. Jadi belanjawan manfaat infrastruktur itu untuk rakyat, tetapi di tengah-tengah itu pemain industri, pemain besar dan kecil juga diberikan penegasan. Terima kasih Datuk Seri kesempatan 1 jam bersama kami pada malam ini. Saya nak sekali lagi, saya suka ni saya minat ni pakai ni. Jadi jangan lupa muat turun aplikasi MyJalan dan muat naik laporan setiap kerosakan lampu, jalan berlubang dan juga kerosakan jalan. Terima kasih kerana ini mahal ni dan menteri bagi. Ini bukan main-main ni, bukan kaling-kaling ini. Jadi kita jumpa lagi. Datuk Seri, terima kasih. Terima kasih kepada penonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah.